Hari ini kita akan pergi pada topik yang kedua, iaitu penyelesaian secara graf, iaitu kita menyelesaikan model pengatur cara linear. Umumnya hanya ada dua saja, iaitu sama ada model memaksimumkan ataupun model meminimumkan. Untuk menyelesaikan model pengatur cara linear, seperti apa itu model pengatur cara linear, seperti yang saya dah bincangkan pada pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan model memaksimumkan, model meminimumkan. Okey, kita dah lihat model bentuk kanun dalam bentuk piawai dan bagaimanakah untuk mendapatkan penyelesaian yang optimum. Kalau dalam contoh yang lepas kita dah lihat apakah bilangan kemah A dan kemah B yang paling optimum yang boleh memaksimumkan keuntungan firma. So macam mana nak dapatkan nilai penyelesaian dia? Salah satu cara dia ialah dengan menggunakan hari ini apa yang kita belajar iaitu penyelesaian secara graf. Okey, minggu depan kita akan belajar penyelesaian dengan menggunakan kaedah simplex. Kaedah yang menggunakan graf ni, penyelesaian secara graf ni, dia terhad kepada dua pemboleh ubah saja. Hanya kalau kita ada pemboleh ubah contohnya X1 dan X2, hanya dua pemboleh ubah saja yang boleh digunakan, di mana kaedah graf boleh digunakan. Kalau kita ada lebih daripada dua pemboleh ubah dan lebih, kita boleh gunakan kaedah yang kita akan belajar kemudian yang dinamakan sebagai kaedah simplex. Okey. Jadi dalam bahagian ni saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita mendapatkan penyelesaian optimum dengan menggunakan kaedah graf. Jadi saya balik semula pada model ni, model kemah A, kemah B ni yang kita dah lihat pada minggu lepas. Okey, ni contoh minggu lepas. Ya, sekarang ni kita nak tahu berapakah kuantiti kemah A dan kuantiti kemah B yang perlu kita hasilkan untuk kita mendapatkan keuntungan yang maksimum. Okey, ini fungsi dia memaksimumkan Z. Berapakah nilai Z yang paling maksimum? Dengan syarat 10x1. 10 ni? 10 ni ialah keuntungan per unit bagi kemah A, 12 ialah keuntungan per unit bagi kemah B. Okey, dengan syarat tu tertaluk pada sumber-sumber yang ada ni. Sumber-sumber yang ada. So macam mana kita nak lukis? Kita nak selesaikan ini dengan menggunakan kaedah gambar rajah. Okey, cuba kita lihat slide yang seterusnya. Okey, jadi kekangan yang pertama tadi. Kita ada kekangan yang pertama, 2x1 campur x2 lebih kecil atau sama dengan 180. Jadi bila kita lukis, saya akan dapat lebih kurang begini. Ini lukisan dia. Oleh kerana x1 dan x2 ialah x1 dan x2 ialah kuantiti. Jadi nilai x1 dan x2 mesti positif. Bagaimana kita nak melukis bahagian ni? Ini ialah bahagian kalau kita lihat dia adalah apa ni? Iaitu ada beberapa cara. Cara yang pertama kalau saya cuba saya nak tulis. Okey, ini dapat untuk X. Kalau kita andaikan biar nampak. Okey, yang pertama kita boleh letak, kita kata X1 kita samakan X1 sama dengan kosong. Kalau kita samakan X1 sama dengan kosong, berapakah nilai X2? Kalau berdasarkan persamaan ni, X2 akan sama dengan 180. Jadi X2 akan sama dengan 180. Jadi sebab saya terpaksa tulis pakai pad ni, jadi dia tak berapa cantik lah. Ni jadi kat sini saya plotkan, sini adalah 180. Begitu juga itu untuk X1 sama dengan kosong. Kemudian di titik ni, kita dapatkan dua titik, iaitu ini titik ni apa? Iaitu titik ni ialah apabila X2 sama dengan kita samakan dengan kosong. Jadi X1 akan sama dengan 180 bahagi dengan 2. Jadi sama dengan 90 seperti yang ditunjukkan ni. Dan seterusnya apa yang kita buat? Kita hanya sambungkan dua titik tersebut seperti yang ditunjukkan ni. Jadi kalau saya saya buang balik. Jadi itu bagaimana untuk saya dapatkan garisan ni. Ini namanya garisan kekangan. Okey, ini garisan kekangan.
Ini adalah satu garisan lurus. Fungsi linear yang biasa. Cuma kita tulis dia dalam bentuk kekangan. Itu saja. Jadi bila kita tulis dia dalam bentuk kekangan, okey, kita akan kata dia sama dengan 2x1 campur dengan x2 lebih kecil atau sama dengan 190. Okey, seperti yang dipaparkan ni. Okey, jadi oleh kerana yang ini dia bukannya persamaan, dia dalam bentuk kekangan. Okey, 2x1 campur x2 lebih kecil daripada 180. Jadi dia mesti merangkumi kawasan yang di bawah ni. Kawasan yang saya lorikkan untuk memenuhi kekangan 2x1 campur x2 kurang atau sama dengan 180. Saya harap semua pelajar boleh nampak dengan jelas apa yang saya tunjukkan ni. Bagaimana kita nak melukis kekangan yang pertama, menggunting dan mewarna, di mana persamaan dia ialah 2x1 campur x2 kurang atau sama dengan 180. Okey, jika ada persoalan, anda boleh tanya sekarang sebelum saya pergi pada kekangan yang kedua. Kita ada berapa kekangan tadi? Kita ada 3 ataupun 4 kekangan tadi. Okey, kekangan yang kedua. Kekangan yang kedua ialah x1 campur 2x2 lebih kecil atau sama dengan 180. Kurang daripada 160. Cara dia pun masih sama, iaitu kalau x1 sama dengan 0, apa jadi x2? x2 akan sama dengan 160 bahagi 2 sama dengan 80. Okey, itu yang saya plotkan di sini. Yang kedua, yang di bawah ni itu adalah kes di mana kita tahu bila x2 sama dengan 0, apa jadi dengan x1? x1 akan sama dengan 160. Dia lebih kurang titik koordinat, dan kita sambungkan kedua-dua titik tersebut untuk kita memenuhi dia punya kekangan tersebut. Dia mestilah kawasan dia kurang daripada 160. Lazimnya dia berada di bawah lah kawasan yang berlorik tersebut. Okey, jadi itu adalah kekangan yang kedua. Jadi kawasan berlorik adalah kawasan yang dapat memuaskan dan memenuhi setiap kekangan tersebut. Dan proses yang sama kita perlu buat untuk kekangan yang keberapa? Kita ada kekangan yang ketiga. Kekangan yang ketiga ialah 5x1 campur 5/11x1 campur 5/11x2 kurang daripada 150. Kekangan dia adalah seperti ini. Seperti yang saya paparkan. Nanti saya harap boleh cek lah. Jadi kat sini ialah 110. Begitu juga untuk x2 juga, pintasan dia ialah 110. Kekangan yang keempat, memeriksa dan membungkus. Kita ada 1/4x1 campur 1/4x2 kurang atau sama dengan 50 juga. Okey, jadi ada 4 kekangan tersebut. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi keempat-empat kekangan ni, apa yang saya dah buat ialah saya lukis dia secara berasingan. Satu kekangan, satu wajah. Jadi saya ada 4 wajah, di mana kawasan berlorik adalah kawasan yang dapat memuaskan ataupun memenuhi setiap kekangan. Ini just saya nak tunjukkan saja. Tapi dari segi amalannya, untuk kita menyelesaikan model pengatur cara linear ni, kita kena lukis semua kekangan dalam satu rajah yang sama. Dan kita kena cari satu kawasan berlorik yang sesuai untuk semua semua kekangan. Jadi sekarang saya nak pindahkan keempat-empat kekangan ni ke dalam satu rajah yang sama. Seperti yang saya tunjukkan ni. Ini saya dah lukis dalam bentuk dalam PowerPoint. Okey, saya lukis balik kekangan yang pertama tadi. Ini kekangan yang pertama. Kekangan yang kedua warna merah. Kekangan yang ketiga warna hijau. Kekangan yang keempat yang warna kuning yang di atas tu. Mungkin dia tak berapa jelas lah. Okay, jadi saya harap semua pelajar boleh nampak kekangan tersebut. Dan saya hanya lukis garisan dia. Dia punya kawasan berlorik dia semua sekali ialah berada di bawah garisan, di bahagian bawah garisan tersebut. Jika ada soalan, jika ada pertanyaan, setakat ni sila nyatakan sekarang.
Boleh terjadi tak kalau ada satu je X? Satu je X. Ha. Dalam kes ni minimumnya 2X. Dia mesti ada apa ni? Kalau kita ada 1X, maksudnya kalau kita ada 1X, kalau firma tu hanya ada 1X, contoh kat sini dia ada kemah A saja kan. Dia ada kemah A, satu saja kemah A, maksudnya dia tidak menghadapi masalah lah dari segi kekangan sebab semua input dia, semua input boleh digunakan untuk mengeluarkan kemah A saja. Maksudnya mungkin kita perlukan kaedah lain. Cuma dalam kes ni kita ada dua produk yang ingin dikeluarkan tertakluk pada input-input yang terhad. Okey, terima kasih. Tu mana situasi dia lain kan? Di sini kita firma ada dua dan lebih output yang dia nak keluarkan tertakluk pada kekangan. Kalau dia hanya ada satu saja, jadi semua input yang dia ada dia boleh gunakan untuk mengeluarkan X1 ataupun satu produk saja semaksimum mungkin. Jadi kekangan ni tidak terpakailah pada firma tersebut. Okey, jadi di sini apa yang saya nak tunjukkan ialah kita akan ada satu kawasan, iaitu kita perlu dapatkan satu kawasan manakah yang dapat memenuhi ataupun memuaskan. Ini istilah yang dapat memenuhi ataupun memuaskan semua kekangan secara serentak dalam pada masa yang sama. Itu maksudnya semua kekangan secara serentak. Jadi itu yang perlu kita dapatkan. Jadi kalau lihat pada kawasan yang berlorik tadi, bila kita lorikkan kawasan tadi, kita akan ada satu kawasan seperti yang saya lorikkan ni. Satu kawasan di mana kawasan yang berlorik ni ialah kawasan yang dapat memenuhi semua kekangan. Termasuklah kekangan yang warna kuning yang berada jauh ni. Kawasan berlorik ni pun ialah sebahagian daripada kawasan yang warna kuning tersebut. Kekangan yang keempat. Okay, kawasan ini nama dia ialah kawasan tersaur. Iaitu kawasan tersaur ialah kawasan yang dilorikkan ialah kawasan yang dapat memenuhi semua kekangan dan kawasan ini dikenali sebagai kawasan tersaur. Ini istilah baru yang mungkin baru first time dengar. Kawasan ini ialah kawasan tersaur di mana semua penyelesaian, di mana dia ada satu kawasan di mana penyelesaian yang dapat memuaskan semua kekangan. Jadi bila kita melukis raja ni, dia tidak semestinya akan ada kawasan tersaur. Dalam kes ni dia ada kawasan yang tersaur. Nanti kita akan lihat apa jadi kalau firma tersebut tidak mempunyai kawasan tersaur. Tapi dalam contoh ni kita ada kawasan yang tersaur lah. Okey. Seterusnya saya nak zoom. Saya nak ambil kawasan yang tersaur saja kan. Sebab penyelesaian optimum kita hanya berlaku dalam kawasan ini saja. Hanya berlaku kombinasi X dan Y yang kita akan kombinasi X1 dan X2 yang kita akan dapat nanti akan berada dalam kawasan yang tersaur ini. Maksudnya saat ini semua titik koordinat kan. Kita ada nilai X1, nilai X2. Jadi nilai-nilai yang kita dapat ni hanya terhad pada kawasan yang tersaur ini saja. Dia takkan berada di luar. Jadi kita dah kecilkan, kita dah scopekan kita punya fokus untuk mendapatkan nilai X1 dan X2 yang paling optimum. Okey, sekarang ni yang saya kata saya zoom Saya nak fokus pada kawasan ni. Jadi kalau lihat pada kawasan yang tersaur ni, kalau kita lihat apa maklum kita ada beberapa titik. Okey, seperti yang saya tunjukkan, titik-titik ni dia menjadi sempadan. Kalau bahasa biasanya, titik-titik ini akan menjadi sempadan. Kita ada titik A, titik B, titik C, titik D dan titik E. Ada 5 titik. Dia tak semestinya 5 titik lah. Bagi setiap kawasan tersaur tu dia mungkin berbeza-beza, tapi di sini kita ada 5 titik dan dia merupakan titik koordinat bagi ataupun titik tersebut mengandungi kombinasi X1 dengan X1 dan X2. Okey. Jadi pilihan kita kawasan tersaur kita diikat ataupun dilingkungi oleh 5 titik tersebut. Okey, macam mana nak dapatkan penyelesaian dia? Okey, yang pertama kita untuk dapatkan penyelesaian optimum dia, kita kena pergi balik pada garisan keuntungan kita. Apakah fungsi objektif tadi? Okey, fungsi objektif kita ialah apa fungsi objektif kita? Fungsi objektif kita tadi ialah
10x1 campur 12x2. Ini dinamakan fungsi objektif ataupun garisan untung. Sebab dia mewakili Z ni nilai keuntungan. Okey, untuk kita lukis. Sekarang ada beberapa cara yang untuk kita selesaikan. Yang pertama ialah kita lukis garisan keuntungan tersebut. Garisan keuntungan tersebut ialah Z sama dengan 10x1 campur 12x2. Dan untuk kita lukis, kita gunakan konsep kekangan yang biasa. Yang seperti tadi kan. Okey, kat sini saya ambil contoh. Katalah saya andaikan Z sama dengan 720. Saya pilih nilai dia secara awak supaya saya boleh lukis satu garisan. Contoh kat sini apa yang saya nak tunjukkan ialah supaya saya boleh lukis satu garisan sebegini. Seperti yang saya lukiskan. Saya nak lukis garisan tersebut, tapi saya tidak boleh lukis secara awak. Saya perlu saya perlu lukis dia tertaluk kepada garisan keuntungan. Okay. Sebab itulah saya perlu tentukan nilai Z. Katalah Z sama dengan 720. Kenapa saya pilih 720? Saya pilih secara awak. Awak boleh pilih nilai-nilai yang lain, anda akan dapat jawapan yang sama. Okey, jadi untuk katalah saya pilih nilai Z 720. Bila nilai Z saya pilih sama dengan 720, jadi garisan keuntungan saya akan saya boleh ubah dia jadi 720 sama dengan 110 X1 campur 12 X2. Seperti yang saya tunjukkan ni. Jadi untuk saya garisan keuntungan. Untuk saya lukis garisan keuntungan, jika X1 sama dengan 0, apa jadi pada X2? X2 akan sama dengan 720 bagi 12. 720 bagi 12 sama dengan 60. Jadi saya tulis titik-titik ni. Saya plotkan dia. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 60. Begitu juga pada paksi melintang, saya cari kalau X2 sama dengan 0. Okay, jadi saya tulis perkara yang sama. X2 sama dengan 0. Apa jadi pada X1? X1 akan sama dengan, apa persamaan tadi? X1 akan sama dengan 720 bagi dengan 10 sama dengan 72. X1 sama dengan 72 seperti ini. Kemudian sambungkan kedua-dua titik ni. Jadi saya semua pelajar nampak saya sambungkan, kasih ulang balik. Saya dapat dua titik. X1 sama dengan saya dapat titik X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 60. Kemudian saya dapat titik X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 72. Dan saya sambungkan kedua-dua titik ni. Itulah dia yang dinamakan sebagai garisan keuntungan dengan nilai Z dia 720. Okey, semua nampak? Ada soalan setakat ni? Doktor. Saya, silakan. Yang garisan untung tu mesti dalam kawasan tersahur tu Tak semestinya. Oh, boleh luar ini just saya create 720. Kalau you create katalah 1000 atau 2000, maybe dia berada di luar kan? It's okay. Boleh. As long as dia dalam region X positif, X1 and X2 positif. Okey. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Thank you. Okey, yang lain ada soalan? Okey, jadi masuk kawan kita tanya tadi tu, kalau katalah dia kata mesti ke dalam kawasan region ni? Tak semestinya. Kat sini saya pilih garisan untung ni maksudnya apa? Kalau saya pilih mana-mana kombinasi X1, X2 ni, saya akan dapat jumlah keuntungan dia 720. Kalau awak letakkan nilai keuntungan, katalah awak letakkan 2000. Saya rasa dia akan jadi lagi besar kan? Dia akan berada di atas. Pun boleh, tapi awak kena lukis dengan betul. Ada soalan lagi? Cik Ami. Saya. Yang nilai Z tu, dia ada syarat dia ke kalau kita nak pilih apa-apa nombor? Contohnya lebih daripada 500 ke apa ke? Ada. Tetapi dia mesti positif lah kan? Dia mesti positif dan dah tentulah bukan kosong kan? Kalau awak pilih kosong, awak akan dapat kat titik sini kan? Keuntungan kosong maknanya X kosong, Y kosong kan? Jadi
seelok-eloknya jangan pilih kosong. Pilih satu nilai yang awak rasa logik. Ini memang kena, that's why kat sini awak kena banyak buat latihan bawa awak dapat skill ni. Contoh katalah, tiba-tiba bila awak plotkan dia berada di bawah. Maksudnya salah lah, pilih yang lain. Ataupun kalau awak plotkan dia berada sangat tinggi pun boleh. Dia tidak menjadi masalah. Sebab nanti kita perlu buat sesuatu pada garisan keuntungan tersebut. Jadi bila kalau awak dapat dalam garisan begini, tidak terlalu jauh di atas ataupun dia tidak terlalu rendah sangat pun boleh. As long as kita boleh gunakan dia untuk menyelesaikan masalah, dan dia juga mesti menepati 10x1 campur 12x2. Jadi cuba awak tukar. Kalau katalah saya pilih 720, awak pilih jadi 100, 500 ataupun 2000. Apa beza dia? Jadi kat situ awak akan nampak nanti. Okey, cuba tu saya tinggalkan untuk awak punya latihan. Okey, ada soalan lagi? So maksudnya Cik Amin, andaikan Z tu kita kena pilih sendirilah. So dia tak ada diberi kat dalam soalan ke apa, tak ada? Kalau soalan tu tidak sebutkan soalan tidak nyatakan nilai Z, jadi awak boleh pilih lah. Kecuali kalau soalan tu kata, okey, gunakan Z sama dengan 1000. Plotkan garisan keuntungan dalam rajah bersama-sama dengan nilai kekangannya. Jadi awak punya garisan tu tertakluk pada Z yang diberi dalam soalan. Dan jika tak diberi, awak boleh pilih. Semakin jauh garisan untung daripada titik asalan, titik 00 ni, semakin tinggi keuntungan. Itu konsep dia kan. Semakin jauh, kalau makin jauh, makin atas, maksudnya garisan keuntungan tu nilai keuntungan semakin tinggi. Kalau saya pilih garisan ini 720, kalau awak pilih 1000, dan tentulah garisan keuntungan tu akan berada di atas. Kalau pilih kurang daripada 720, dia akan berada di bawah. Konsep dia semakin jauh garisan keuntungan daripada titik A ni, titik asalan, maksudnya semakin tinggilah nilai keuntungan dia. Dan suka saya nak ingatkan, bila awak melukis garisan keuntungan ni, maksudnya pada mana-mana titik, saya boleh lukis sebanyak mungkin titik di atas garisan untung daripada dua titik hitam ni. Daripada kalau saya dah ada A, B, C, D, E, kalau saya boleh tulis just untuk pemahaman awak. Okey, saya boleh tulis titik F di sini kan. F dan juga titik G. Just untuk pemahaman awak. Yang saya nak tunjukkan ialah saya boleh antara F dan G ialah kombinasi X1 dan X2. Saya ulang balik Mana-mana titik antara F dan G ni ialah kombinasi bilangan kemah A dan juga bilangan kemah B, X1 dan X2 yang bila dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebanyak 720. Contohnya kalau saya pilih X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 60, saya dapat keuntungan dia 720. Ataupun saya pilih pada titik G, X1 sama dengan 72, X2 sama dengan 0, saya dapat nilai keuntungan dia 72. Ataupun kalau saya pilih mana-mana titik, katalah saya pilih contoh, saya ambil satu titik kat sini. Contoh ni kalau saya bulatkan satu titik kat sini, katalah sini X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 20. Keuntungan dia berapa? Oleh kerana titik tu berada di atas garisan tersebut, keuntungan dia masih sama dengan 720. Jadi garisan yang saya bentuk ni ialah garisan yang menghasilkan jumlah keuntungan yang sama tetapi dengan kombinasi X1 dan X2 yang berbeza. Kombinasi kemah 1 dan kemah 2 yang berbeza, kuantiti pengeluaran yang berbeza tapi jumlah keuntungan dia sama. Jadi apa faham konsep garisan keuntungan. Okey. Soalan tadi, apa objektif kita? Untuk memaksimumkan keuntungan. Bagaimanakah kita nak dapatkan fungsi kombinasi X1 dan X2 yang paling optimum? Optimum maksudnya untung dia maksimum tetapi tertakluk pada kekangan. Itu maksud optimum. Kalau nak cari keuntungan maksimum, awak boleh gerakkan fungsi tersebut setinggi yang mungkin.
Ini saya letak 720. Awak letaklah 10,000. Awak letaklah 20,000 Z tersebut. Garis keuntungan tersebut akan jadi lagi jauh. Tetapi keuntungannya ya maksimum paling tinggi berbanding dengan 720. Tetapi dia belum tentu lagi optimum. Kenapa? Dia tidak mengambil kira kekangan yang ada. Kawasan tersaur yang saya lorikkan ni ialah indikator, itu ialah had, itu ialah kapasiti, itu ialah kemampuan di mana firma boleh menghasilkan kemah A dan kemah B berdasarkan sumber input yang dia ada. Jadi keuntungan dia takkan boleh keluar daripada garisan ni. Daripada kawasan yang berlorik ni. Jadi bila apa yang saya nak buat, apa yang saya perlu buat ialah saya perlu gerakkan fungsi tersebut ke kanan. Ke kanan maksudnya apa? Dia lagi jauh lah sebab fungsi dia memaksimumkan. Fungsi saya perlu gerakkan garisan keuntungan tersebut ke kanan setinggi boleh tapi tidak terkeluar daripada kawasan yang tersaur ni. Jadi kalau awak atas kertas tu, awak ambil satu garis pembaris, awak letak pembaris tersebut di atas garisan ni, awak gerakkan secara selari ke kanan. Kalau dalam PowerPoint ni saya buat beginilah. Nampak tak saya gerakkan tu? Selari ke kanan. Ulang balik Awak kena gerakkan selari ke kanan. Kenapa ke kanan bukan ke kiri? Sebab fungsi kita ialah fungsi Z, memaksimumkan. Kalau meminimumkan maksudnya ke bawah lah. Itu cara tersirat dia. Jadi bila saya gerakkan garisan tersebut, saya terpaksa berhenti pada titik D. Sebab kalau saya gerakkan lagi ke atas, garisan ni, saya gerakkan lagi ke atas, saya pergi lagi ke atas, saya akan terkeluar daripada kawasan yang tersaur tersebut. Kalau saya berada di kawasan-kawasan yang warna putih yang berada di atas ni kan, betul lah. Keuntungan maksimum, tetapi firma tersebut tidak mampu untuk mengeluarkan pada kombinasi tersebut. Sebab dia berada di luar keupayaan firma tersebut. Sebab dia berada di luar input ya, kemampuan input dan dia berada di luar kawasan yang tersaur. Jadi, garisan titik maksimum yang boleh dicapai, yang mampu disentuh oleh garisan keuntungan adalah titik D. Jadi dia CP-CP dah dengan titik C kan. Ialah pada titik D. Jadi titik D ialah titik D akan mengandungi kombinasi X1 dan X2. Kalau kita plot kat situ X1 dan X2, X1 50, X2 60. Itulah dia kombinasi X1 dan X2 yang akan memaksimumkan keuntungannya. Tertakluk kepada kekangan tadi. Itu ya, dia bukan keuntungan maksimum, itu ialah keuntungan optimum. Optimum maksudnya keuntungan maksimum yang boleh dicapai tertakluk kepada kekangan yang ada. Jadi awak faham maksudnya, maksud optimum. Okey, jadi ini cara gunakan rajah. Maknanya kita buat secara manual. Kalau awak lukis secara tepat rajah ni, awak boleh lihat dengan jelas. X1, X2 sama dengan 50, X1 sama dengan, X1 sama dengan, X1 sama dengan 60. Jadi penyelesaian optimum saya boleh tulis begini. X1 sama dengan 60, X2 sama dengan, X2 sama dengan 50. Kalau kita gunakan penyelesaian secara rajah. Okey, jadi sekarang kita dah tahu dah. Oh, ini dia penyelesaian yang optimum. Iaitu untuk memaksimumkan keuntungan, firma tersebut perlu mengeluarkan kuantiti kemah A yang perlu dikeluarkan ialah 60 dan kuantiti kemah B yang perlu dikeluarkan ialah 50. Okey, cuba kita ambil dia, kita masukkan dalam model tadi. Kita masukkan dalam model seperti yang ditunjukkan ni. Jadi Z, berapakah nilai Z? Z sama dengan 10 darab 60 campur 12 darab 50 X2 Okey, ini untuk X2. Ini buang tolong betulkan. Yang ini bukannya subscribe 2 jadi dia takut awak terkeliru, saya tertinggal tu. Okey, yang ini buang. Kali 50 sama dengan 1200. Jadi keuntungan keuntungan maksimum
keuntungan maksimum yang keuntungan optimum yang boleh dicapai oleh firma ialah 100, 1000, 1200. Ini keuntungan maksimum dan keuntungan optimum tertakluk kepada kekangan tadi. Jadi firma tersebut perlu mengeluarkan 60 kemah A dan 50 unit kemah B. Itu kalau awak masukkan dalam fungsi keuntungan. Okey, kalau saya masukkan pada kekangan ya, awak lihat apa yang berlaku. Masukkan saja 2x1 campur x2. 2 darab 60 campur 50 saya dapat 170. 170 ni memang dia memenuhi kekangan ni. Sebab kekangan ni nilai dia maksimum tak boleh lebih 180. Yang kedua 60 darab 2 darab 50 sama dengan 160. Masih memenuhi. Begitu juga ketiga dan kekangan yang ketiga dan kekangan yang keempat. Jadi kat sini kalau awak lihat kekangan ni, nilai yang kita peroleh ni, memenuhi semua kekangan yang ada. Itu tadi konsep kawasan tersaur tadi. Iaitu nilai yang kita dapat akan memenuhi semua kekangan. Pada slide sebelumnya saya telah buat satu nota, saya boleh wujud nota ni. Ni kita ada kawasan kita ada kawasan kawasan yang kawasan Belorek, kawasan tersaur. Syarikat memerlukan semua peruntukan masa untuk menjahit, iaitu dia perlukan 160 jam dan semua peruntukan masa untuk memasang tali. Sebab tu tadi peruntukan bagi kekangan yang kedua dan kekangan yang ketiga dipenuhi. Nilai maksimum dia itu 160 dengan 50. Tetapi terdapat 10 jam masa untuk menggunting dan mewarna dan 22.5 jam masa memeser dan membungkus yang tidak digunakan. Kalau awak lihat tadi, untuk kekangan yang pertama, menggunting dan mewarna, dia ada masa maksimum dia 180. Tapi digunakan hanya 170. Jadi ada kekurangan, ada lagi masa 10 jam. Tetapi dan bagi kekangan yang keempat, dia ada banyak masa lebihan. Masa yang dia ada ialah 50. Tapi masa yang digunakan tadi kalau lihat dalam slide sebelumnya ialah 27.5, iaitu ada masa 22.5 jam lagi untuk memeriksa dan membungkus. Dan Raja menunjukkan pada titik optimum kekangan menjahit, iaitu kekangan yang kedua dan kekangan memasang tali, kekangan tiga iaitu titik D akan mengikat kawasan kawasan yang tersaur. Bermaksud, titik D ni apa maksud tadi? Titik D ialah titik persilangan kekangan kedua dan kekangan yang ketiga. Kekangan menjahit dan memasang tali. Bermaksud, pada peringkat pengeluaran optimum, semua peruntukan masa, semua sumber yang ada untuk aktiviti menjahit dan memasang adalah diperlukan. Sebab tu dia gunakan keseluruhan tadi sumber yang ada. Iaitu kalau kita lihat 160 untuk menjahit dan 50 untuk memasang tali. Dan kalau kita lihat pada dua kekangan yang lain, kekangan yang pertama dan yang keempat, iaitu mewarna dan membungkus, dan kekangan yang keempat, sebenarnya dia tidak pun mengikat kawasan tersaur. Dalam erti kata lain, kedua-dua operasi tersebut masih mempunyai peruntukan masa yang tidak digunakan. Iaitu pengeluaran kemah tadi pada peringkat optimum dia tidak memerlukan penggunaan aktiviti mewarna, aktiviti menggunting dan mewarna serta memeriksa dan membungkus sepenuhnya. Sepenuhnya. Terutamanya pada kekangan yang pertama dengan kekangan yang keempat. Iaitu dikatakan sini, kekangan menggunting yang kekangan pertama dan keempat tidak mengikat kawasan tersaur secara keseluruhannya. Yang penting ialah titik D itu. Kekangan seterusnya, kekangan memeriksa dan membungkus. Kekangan yang keempat, tidak langsung memberi kesan kepada kawasan yang tersaur. Apa maksudnya? Kalau saya buang kekangan yang keempat, ini maksudnya dia tidak mengikat. Kalau saya buang kekangan yang keempat, dia tidak akan mengubah keputusan penyelesaian optimum kita. Iaitu penyelesaian optimum kita masih pada titik D. Jadi kekangan yang keempat ni lah yang dinamakan sebagai kekangan membazir dan dia boleh dikeluarkan daripada model. Sebab kita hanya perlukan penyelesaian optimum kita
hanya berkisar pada kawasan tersaur yang berada di bawah ni, iaitu antara titik A, B, C, D dan E, tetapi dia langsung tidak melibatkan kekangan kekangan yang warna kuning ni, kekangan yang keempat. Kalau saya buang pun nilai penyelesaian saya tetap pada titik D. Itu maksudnya dia tidak mengikat kawasan tersaur. Hanya penyelesaian tersaur yang wujud pada titik ekstrim dalam kawasan tersaur yang perlu diberi perhatian. Okey, titik-titik yang saya labelkan ni, A, B, C, D dan E, dia juga dikenali sebagai titik ekstrim. Titik ekstrim, titik yang akan membentuk kawasan tersaur. Seperti yang ditunjuk A, B, C, D dan E. Dan bila kita dah ada penyelesaian optimum, sebab kawasan tersaur ni bermaksud kita ada kekangan. Kekangan tersebut kita dah boleh tukarkan tadi dalam bentuk raja. Jadi kalau berlaku perubahan dalam fungsi fungsi objektif. Jika fungsi objektif kita berubah dengan syarat kekangan kita masih sama. Kalau fungsi berubah tapi kekangan kita masih sama, kawasan tersaur tak akan berubah, tetapi fungsi objektif saja yang akan berubah. Okey, katalah kalau sebelum ni kita ada fungsi objektif kita ialah 10x1 campur 12x2. Sekarang saya ada fungsi objektif yang baru. Z sama dengan 10x1 campur 8x2. Iaitu perubahan pada nilai keuntungan bagi x2 ni dia berkurangan. Kalau sebelum ni nilai 12 kan jadi 8. Apa jadi pada fungsi objektif kita? Katalah saya pilih satu nilai 800. Jadi apabila x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 100. Bila x2 sama dengan 0, x1 sama dengan 80. Jadi saya boleh plotkan begini. Yang warna merah ni apabila x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 100. Yang kedua ni adalah apabila x1 sama dengan x2 sama dengan 0, x1 sama dengan 80. Bila saya sambungkan, saya buat proses yang sama, saya akan dapati titik optimum sekarang ialah pada titik C. Tapi saya masih menggunakan kawasan tersaur yang sama. Apa maksud kawasan tersaur yang sama? Maksudnya ialah kekangan dia tidak berubah. Pada titik C. Pada titik C, kalau awak lihat titik C ialah titik di mana kalau lihat pada dalam rajah, titik C ialah kalau saya C ialah x1 sama dengan 70, x2 sama dengan 40. Iaitu pada titik C kita ada x1 sama dengan 70, x2 sama dengan 40. Jadi jumlah keuntungan kita Z kat sini 10 darab 70 ada 10 darab 70 campur dengan 8 darab 40. Jadi jumlah keuntungan dia kalau jumlah keuntungan dia sama dengan 1020. Z sama dengan 700 campur 320. Jadi kita ada nilai keuntungan dia 1020. Jumlah keuntungan. Kat sini dia nak tunjukkan apabila berlaku perubahan dalam fungsi keuntungan dengan syarat kawasan kekangan dia, kawasan tersaur masih kekal, titik optimum pun boleh berubah. Kat sini dia berubah daripada D tadi, dia berubah kepada titik C dan jumlah keuntungan dia berkurangan sikit. Iaitu 1020 berbanding dengan 1200 tadi sebab keuntungan per unit bagi X dah berubah. Okay, jadi itu dari segi contoh yang saya tunjuk kalau berlaku dalam perubahan fungsi. Okey, jadi di sini kalau saya pergi balik pada rajah ni, kalau lihat kita ada titik A, iaitu dia sebenarnya ialah titik koordinat 00. Titik B kita ada 90, X1 90, X2 0. Titik C, kita ada titik C 70, 40, X1 40, X1 70, X2 40. Titik D, X1 60, X2 50 dan titik E, X10, X2 80. Jadi ini adalah titik-titik di mana kita boleh plotkan jika anda boleh melukis dengan tepat.
Dan di sini juga ada disebutkan, ada kalanya sukar untuk kita menentukan nilai yang tepat bagi X. Terutamanya bila kita lakarkan gambar rajah ni, kita tidak ikut skala yang tepat. Jika kita tidak mengikut skala yang tepat, apa yang kita perlu buat ialah kita dapatkan titik persilangan kekangan yang terlibat. Itu maksudnya titik persilangan. Maksudnya kalau kita pergi pada satu-satu titik, terutamanya titik C dan titik D. Titik C dan titik D ialah persilangan di antara kekangan yang biru ni, iaitu kekangan pertama dengan kekangan yang ketiga. Manakala titik D ialah persilangan di antara kekangan yang warna hijau ni, yang ketiga, dengan kekangan yang kedua. Jadi untuk dapatkan nilai yang tepat, ada kalanya kita perlu anda perlu dapatkan titik persilangan di antara kedua-duanya, titik persilangan bagi kekangan yang terlibat yang membentuk titik ekstrim tersebut. Cuma kat sini saya tak dapat nak tunjukkan titik persilangan, tapi awak perlu gunakan kaedah matematik. Kalau dalam kelas saya boleh tulis dalam whiteboard dengan mudahlah titik persilangan bagi kedua-dua kekangan tersebut. Dan di sini saya boleh ringkaskan. Ini awak boleh cek nanti bila awak buat ulang kaji nanti, iaitu kalau saya ada fungsi keuntungan, nilai keuntungan saya, fungsi keuntungan yang asal, ini saya kira nilai keuntungan pada setiap titik ekstrim ni. Jadi kalau saya buat begini, saya tahu titik yang paling optimum ialah titik D tadi. Itu ialah keuntungan yang paling besar. Keuntungan dia yang paling besar. Manakala kalau saya ubah garisan keuntungan dengan kekangan sama, kawasan tersawur yang sama, bila saya kira balik jumlah keuntungan pada setiap titik ekstrim tu, saya akan dapati keuntungan dia, kalau dulu di D ialah 1,200, kan dia D hanya 1,000 saja. Tetapi berbanding dengan C, nilai keuntungan di C itu adalah lebih tinggi berbanding dengan D. Jika garisan keuntungan dia berubah. Jadi sebab itulah pada contoh yang kedua, bila garisan keuntungan berubah, titik optimum kita berubah daripada D ke C, iaitu pada titik C, iaitu kombinasi 70x1 40x2. Itu cara dan kaedah dia untuk kita gunakan gambar rajah untuk menyelesaikan model memaksimumkan bagi model pengatur cara linear. Kaedah gambar rajah ni sekali lagi saya nak ingatkan, dia boleh digunakan ke atas model pengatur cara linear dengan dua pemboleh ubah saja. Sebab kita perlukan paksi melintang X1 dan paksi menegak X2. Itu dia punya limitasi dia lah, dia punya had dia bila kita menggunakan kaedah rajah.